ini tuan-tuan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Seolah-olah memberi pesan kepada lelaki yang pertama tadi, kepada juga melalui kepada masyarakat yang lain. Walaupun lelaki ini buat benda kecil saja, bantu minta sedekah, bagi roti saja, walaupun kecil, Allah akan balas esok hari kiamat esok. Sebab apa tuan-tuan? Pernah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah walau bikalimatit thayyibah. Hindarilah api neraka walaupun dengan sejenis buah tamar ataupun dengan satu petuturan yang baik. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya, kalau kita hanya buat tolong orang dalam hanya sikit saja pertolongan. Ada ulama bahas tuan-tuan, bab ni bab makan. Bila sebut bab makan, orang yang meminta makan, kita beri makan, besar pahala dia, sangat besar pahala. Dan mungkin saja dengan sebab kita memberi itu walaupun sedikit, dengan sebab itu Allah selamatkan kita dari api neraka. Apa bukti? Ni Nabi sebut dalam satu hadis yang lain. Nabi pernah pesan pada Sayyidah Aisyah. Nabi pesan pada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, berlindunglah kamu daripada api neraka Allah, walaupun hanya sekadar kamu bagi sedekah, orang bagi makan hanya sebiji tamar. Berlindunglah kamu daripada api neraka walaupun hanya kamu bagi makan orang sikit. Seolah-olah bagi makan pada orang yang sikit itulah mampu menjamin seseorang daripada terkena azab api neraka Allah. Allahu Akbar. Ini cerita bab makan tuan-tuan. Sebab itu di antara cara untuk mudah seseorang masuk syurga disebut oleh Nabi ada 6 perkara. Ada 6 perkara cara seseorang nak mudah masuk syurga. Antaranya, saya tak nak sebut semua, setengah jam pula ni. Sebenarnya insyaAllah. Antaranya ialah memberi makan pada orang. Para hadirin dan dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan, tok guru kita amalkan amalan-amalan kenduri kendara. Adat Melayu memang kau mana pun kalau buat apa-apa saja aktiviti mesti ada makan. Betul tak? Malam ni pun ada makan. Nampak ada belakang tu? Ya. Kekalkan tuan-tuan dengan amalan ini. Sebab mungkin saja bila mana kita memberi makan pada orang ini, di antara Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, dilindungi daripada api neraka. Allahumma salli alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang memerlukan. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang memerlukan, perlukan makanan. Kita hari ini tuan-tuan, kadang-kadang program kita buat lebih makan, makanan lebih. Makanan lebih satu, tuan-tuan yang hak mariah bila mana makan, jangan rasa. Kadang-kadang ada yang tak rasa nak bawa balik untuk beri kepada orang lain yang tak makan. Ya, taklah makan dah, nak balik apa lagi? Kita fikir gitu lah. Satu. Yang kedua, nak balik ke mana Ustaz? Plastik pun tak ada. Catering tu, caterer tu dia tak sedia plastik. Hak sini dia kot, dia sedia, insya-Allah. Siapa yang buat catering tuan-tuan, kalau boleh bila sediakan makanan pada orang, jangan lupa sedia plastik. Kalau tak habis, minta jemaah habiskan, masuk dalam plastik boleh. Tak boleh masuk rumah pun, buat baliklah, bagi pada Pak Gad ke, Pak Gad taman kita, Pak Gad apartmen kita, ataupun mereka-mereka yang berhajat.
Ni nak mari Ramadan ni tuan-tuan, lagi lah banyak orang yang nak meminta makanan. Allahumma salli ala sayyidina. Sehari 2 hari lepas ada mahtafiz yang mencari sponsor untuk makan anak-anak tahfiz di tahfiz masing-masing. Dah masuk dah dalam WhatsApp kita, WhatsApp group kita, dah cuba sharekan pada orang lain, sampai pada kita tentang orang berhajat untuk minta sumbangan makan. Sajian berbuka puasa, dalam bulan puasa lagi dah banyak pahala. Dan dikata barang siapa yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa, pahala orang buka puasa tu adalah juga dapat pada kita. Cuba bayang tuan-tuan, yang buka puasa tu adalah anak-anak tahfiz yang hafal Al-Quran. Bermula pagi tadi dia bangun tidur, dia hafal, kemudian tengok buku, hafal, kemudian rehat sejam, hafal, sampai waktu nak dekat maghrib baca tahlil pula, baca doa pula, sampai waktu masuk untuk berbuka puasa. Agak-agak pahala dia banyak mana hari itu kita dapat. Orang yang faham tentang hadis ini, dia akan cuba buat walaupun bitamrin, walaupun dengan sedikit. Sebab hari ini mungkin saja tuan-tuan akan ada mungkin orang kata benda ni dah banyak dah Ustaz, jadi orang tak apa nak peduli. Kita kena peduli hak kita ni. Kita kena peduli sebab apa? Allah Ta'ala sampaikan maklumat tu pada kita supaya kita menyumbang. Dah tulis dekat situ nombor akaun bank berapa, nak telefon siapa, betul ke maklumat ni, betul tak betul, maka boleh telefon. Kemudian kalau betul bank in, tak semestinya RM200 kau tuan-tuan kena masuk. Kalau tuan-tuan sebut saya nak masuk RM10, boleh ke? Oh tak boleh, ada dia kata gitu. Tak ada, tuan-tuan rasa nak bagi RM10, bagi lah. Berapa orang hari ini dia rasa terpanggil untuk nak memberi sumbangan, lebih-lebih lagi pak makan orang minta. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita hak ngaji malam ni biar beza dengan orang lain. Orang lain hak tak ngaji biar beza dengan kita. Hak ngaji ni, hak ngaji dia bila tahu ilmu ni dia akan tatbik, dia akan amal. Ittaqillah walau bitamrah, kata Nabi SAW, takutilah Allah, ittaqunna, takutilah ataupun berlindunglah kamu daripada api neraka Allah dengan walaupun hanya kamu bersedekah dengan sebiji tamar. Bukan hanya maksudnya kita kena beli tamar lah ke, tidak. Saya kira pakat pergi cari pula, Ustaz, buah tamar nak beli mana? Ya, maksudnya apa saja yang kita boleh sumbang untuk orang makan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni balik lagi, pergi cari balik dalam grup, mana grup yang hak hantar mak tahfiz tu, hak mak tahfiz minta sumbangan makan tu, cari balik, share balik ke kawan-kawan. Sekarang ni maklumat hujung jari satu, yang kedua nak transfer mudah, maybe to you. Buat tuan-tuan, mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Ta'ala akan hindari kita daripada api neraka Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, cukuplah sekadar itu insya-Allah. Pada malam ini kita cerita berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat, dan kita cerita berkenaan dengan amalan-amalan kita. Jadi mudah-mudahan ni nak sampai Ramadan ni tuan-tuan, hari ini dah cuba dah untuk kita kita mula balik untuk nak puasa-puasa sunat. Tapi sekarang dah masuklah lepas dah 15 Syaban. Ada sebagian ulama mengatakan bahawa kalau sebelum ni kita tak pernah puasa, dalam bulan Syaban lepas pada 15 awal bulan kita nak puasa, agak tidak digalakkan. Ya, tapi boleh puasa mungkin saja dalam waktu hari Isnin ataupun Khamis.
Itu pun kalau bagi mereka yang melazimilah, ya. Kemudian yang seterusnya, nak masuk bulan puasa juga, kita cuba untuk kita memperbanyakkan baca Quran. Baca Quran ni tuan-tuan, biar kita kena tanam. Kita tanam setiap tahun, kita boleh satu bulan satu Al-Quran 30 juz. Ya, kena tanam azam tuan-tuan, kena azam, ya. Itu adalah syahrul Quran, bulan Quran. Untuk kita berqiyamul lail, untuk kita bersedekah. Dalam Ramadan jangan tinggal satu sen pun kalau kita tak bersedekah. Dalam Ramadan kalau boleh setiap hari bersedekah. Apa nak susah setiap hari nak sedekah? Sediakan RM30 cukup. Betul tak? RM30 cukup. Nak pastikan kita bersedekah. Setiap hari RM1 masuk dalam tabung masjid. Amboi lekeh sangat RM1. Gaji RM4,000, gaji RM5,000, sehari masuk RM1. Tapi nak ceritanya apa? Nak ceritanya setiap hari bersedekah tu. Ya, Nabi bersedekah setiap hari. Oh, saya sedekah juga Ustaz. Sedekah macam mana? Walaupun saya tak ada duit, saya boleh sedekah juga. Sedekah macam mana? Senyumkan sedekah. Dia pakai pahala senyum je, boleh sedekah setiap hari. Betul lah. Ya. Orang yang ada duit tuan-tuan, dia ada keistimewaan untuk bersedekah. Dengan sebab sedekah, Allah Ta'ala tambah lagi Allah Ta'ala tambah lagi harta kita, insyaAllah. Jadi sekarang kita kena cuba untuk kita sentiasa melazimi hati kita supaya kita buat benda baik. Dan dalam bulan Ramadan kita tak pancit awal. Boleh faham tuan-tuan, tak pancit awal. Ramadan hak pertama memang penuh sampai ke belakang sana. Tok Imam dengan Tok Bilal pakat tengok hang aku. Main mana jemaah kita ni? Ya, kita kena besar lagi masjid kita ni, surau kita kena besar lagi. Hak tu malam pertama ya. Mari pada bulan ke-10, kita tak maulah tuan-tuan. Kalau boleh kita tak nak di antara mereka yang pancit awal. Kita nak boleh ke malam, masuk kepada malam 20 kembali semula ramai macam Ramadan pertama, boleh. Payah mana. Jangan tengok orang lain, tengok kita hak tempat macam ya, hak tempat macam mana. Ada orang tuan-tuan, dia setiap hari dia beriktikaf dalam masjid, setiap hari. Tapi nak cerita bab Ramadan ni nantilah kita cerita insya-Allah. Pada bulan Ramadan kita ada surat lagi, dan ketika itu kita tak pakai kitab lah, dan kita akan ingatkan sikit sebanyak tentang amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita kongsikan tadi, Allah Ta'ala berikan sedikit kefahaman, walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri peluang untuk kita laksanakan insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu insya-Allah.